bila ada benda yang berputar dan akan ada daya yang bertindak pada objek tersebut. Okey. So biasanya kita dah discuss berkenaan dengan force sama juga dengan MA. Okey. Yang ni adalah gerakan yang disebabkan oleh garis lurus ataupun daya yang disebabkan oleh garis lurus dan unitnya adalah dalam Newton ataupun kilogram per meter square negatif 2. Okey, yang melibatkan mass kali dengan acceleration. Okey. Tapi untuk discussion ataupun sharing session kali ini, okay, kita akan berbincang berkaitan dengan satu lagi keadaan di mana bila force ni bertindak dalam keadaan membulat. Maksudnya ada satu titik yang disebabkan dia berputar. Maksudnya daya yang berputar. Daya yang berputar. Biasanya kalau daya yang bergerak straight ataupun dia berkatakan axis ataupun paksi X atau Y, ataupun Z kalau 3-dimensional, so yang berputar, so kita akan focus on this one. Untuk straight line dia gunakan F sama juga dengan MA. Kalau dia berkaitan dengan string ataupun rope, bukan string ataupun tali lah yang berkaitan dengan tali, so kita akan consider dia. So bila ada ropes ataupun kabel, so bila akan adanya daya, so kita tak gunakan force tapi biasanya kita akan gunakan T ataupun tension ataupun tegangan kat sini. Tapi untuk daya yang berputar, kalau akan ada paksi dia, biasanya benda yang bulat lah. So yang melibatkan bulatan biasanya contoh dia, kita pergi tengok kepada tayar, ataupun wheels, ataupun roda. So kat sini akan ada garis lurus ataupun dia punya turning radius dia ataupun radius ataupun jari pusingan dia. Biasanya force acting, dia akan bergerak pada sudut 90 darjah. Pada sudut 90 darjah, bila ada force bergerak berserenjang dengan dia punya radius, so kaedah ni ataupun dia punya physical quantity yang boleh kita kira biasanya adalah berdasarkan kepada force kali dengan radius. Yang ni bila kita panggil daya berputar ataupun kita panggil biasanya adalah daya kilas. Daya kilas, K-I-L-A-S ataupun daya kilas. And then in term of English, dia gunakan perkataan torque. So ini adalah terminologi yang kita biasakan guna untuk beli kereta biasanya. So bila kita beli kereta, biasanya para penjual ataupun kita panggil sebagai reviewer kereta, dia akan gunakan dua perkataan yang paling sinonim selain daripada kecantikan kereta tersebut. Satu, dia punya kuasa dia. Ataupun in term of power. Yang kedua, in term of torque. Dia ataupun torque kat sini ataupun daya kilas kereta tersebut. Maksudnya kalau daya kilas dia tinggi, bermaksud kereta tu power lah, ataupun dia punya horsepower. Biasanya kereta dia akan gunakan HP. Ada ya kereta yang gunakan sampai 300 horsepower. Bermaksud daya ataupun kuasa bagi kereta tersebut ataupun enjin tersebut cukup besar lah. Biasanya untuk Myvi pun ataupun Persona adalah lebih kurang 100 HP sahaja. And then kereta-kereta sebagai contoh Honda apa semua lebih kurang 120 HP. Kalau 300 HP ni kita dah panggil sebagai kita boleh katakan sebagai supercar ataupun kereta mewah. And then torque kat sini dia akan guna perkataan biasanya Newton per meter. Contoh kat sini, torque dia punya simbol adalah macam ni, tau, F then dot R kat sini, ataupun F kali dengan R. Sebab apa? Kita punya hasil adalah based on vektor kat sini, torque, so R adalah vektor daripada titik tengah ataupun axis of rotation, so bila dia torque, so dia akan jadi F, R. Kalau cross, dia akan jadi sin. Kena ingat, vektor bila cross, dia akan jadi sin. Kedua-duanya adalah vektor. F, R, sin, theta. So, torque adalah F, R, sin, theta. Yang mana dia punya sudut force ni, dia boleh jadi sama ada 90 darjah ataupun lebih 90 darjah. Maksudnya, theta ni, dia boleh lebih daripada 90 darjah ataupun kurang daripada 90 darjah. Mungkin 30 darjah. Bergantung kepada
arah ataupun the direction of the force acting. Okay, so kat sini F kali R automatic force nilaian dia. Kalau torque, okay, force kali dengan R. So torque kat sini dapatkan unit force adalah Newton and then R adalah meter. So unit untuk torque adalah sama juga dengan Newton meter. Okay, so nilaian yang cukup besar lah, okay, bagi sebuah kereta. Kalau horsepower dia 300 horsepower, dah tentu dia punya Newton meter dia sangat tinggi. Sebagai contoh kereta Tesla ataupun electrical car, dia boleh bagi sebagai torque dia lebih kurang dalam 2000 ataupun nilaian ribu lah. Okay, selain daripada ratus. Biasanya contoh kereta biasa lebih kurang 100 Newton meter, lebih kurang tu. Ataupun 113, 114 Newton meter. Ataupun ditukarkan kepada kilogram. Contoh dia lah. Okay, so kita akan berbincang berkaitan lebih lanjut berkenaan dengan torque. Okay, ataupun daya kilas. Alright. So berikutnya. Okay. Condition of equilibrium of a rigid body. So bila kata rigid body, okay, kita dah tahu rigid body maksudnya benda tu tak bergerak. Okay, so rigid body contoh yang kita dah buat discussion adalah berkaitan dengan gantungan kat sini. Okay, maksudnya akan ada tension kat sini, tension 1 and then ada tension ni tension 2. Okay, so akan ada W. So rigid body dia ada dalam keadaan pegun ataupun stationary. Okay, pegun ataupun stationary, tak bergerak. So kat sini W sama dengan mg. So kita tahu leraian daya ataupun nilaian daya, okay, vector component ataupun resultant vector kat sini, summation of force, okay. So silap kat sini. Okay. Summation of all force acting, kita dah tahu, kita dah bincang yang ni. Fx adalah sama juga dengan kosong dan summation of all force acting on y adalah sifar. Sebab apa? Dia dalam keadaan pegun. Yang mana kat sini MA, kita tahu force mesti sama juga dengan MA. Tapi disebabkan dia tak bergerak, okay, bila dia tak bergerak, okay, so dia akan dapat nilaian kosong. Okay, so dapat kosong. Satu, nilaian dia, kalau objek pegun ataupun stationary, so dia akan jadi pegun ataupun stationary. Okay, and then nilaian daya dia adalah Fx sama dengan kosong, Fy sama juga dengan kosong. Okay, satu lagi, okay, berkaitan dengan torque. Okay, the sum of torque at any axis must be zero. Maksudnya sum of torque maksudnya benda yang berputar, total dia mesti juga sama juga dengan kosong. Okay, so kita pergi loncat terus. Okay, kita tak bincang berkenaan dengan moment. Okay, so moment sebagai sedikit pengetahuan, okay, di dalam objek yang berputar, okay, akan ada satu sifat yang kita panggil sebelum ni, kita panggil moment ataupun moment of inertia. Okay, dalam Newton's law dia akan ada first law, okay, ada second law and then ada third law. Okay, yang first law melibatkan kepada inertia. Okay, so inertia maksudnya the resistance for the object to move or change its condition. Okay, so dekat objek yang bulat, okay, ataupun benda yang berputar, okay, dia akan ada dipanggil sebagai moment of inertia. Okay, moment of inertia yang lebih kurang sifat dia kepada inertia, yang maksud dia, okay, the resistance of a body to change its rotational motion. Okay, the resistance, okay, resistance maksudnya dia punya rebel ataupun dia tidak mahulah, ataupun kita panggil the resistance, okay, you boleh google juga, okay, of a body, okay, of a body to change its rotational motion. Maksudnya resistance maksudnya dia tidaklah, maksudnya menentang sebarang perubahan kepada pusingan dia. Maksudnya objek tu dah bergerak, maksudnya sama ada objek tu sukar untuk makin laju ataupun sukar untuk berhenti. Itu konsep dia lah. Kalau dia dah berputar, dia susah nak berhenti sebab dia ada inertia. Ataupun dia dalam keadaan pegun ataupun stationary, kita nak gerakkan dia, so dia akan ada resistance lah untuk selain daripada bergerak kat situ. Alright. So untuk SI unit, moment of inertia ni, okay, biasanya digunakan simbol I kat sini. Okay, simbol I ataupun moment of inertia kat sini. Okay, and then the unit untuk moment of inertia adalah unit dia adalah kilogram meter square. Okay, so setiap objek benda yang berputar, contoh dia ring ataupun dia disk. Okay, kalau disk, tak kisahlah, disk tu maksudnya benda yang
berputar lah. Dalam bentuk disk ataupun piring ataupun bentuk kepada bentuk silinder pun dia akan berguna. So I dia sebagai contoh, sebagai bentuk disk dia adalah mr square over dengan 2, dan I untuk silinder yang berputar pada paksi dia adalah mr square, okey, bahagi dengan 2 juga. Okey. So yang ni yang biasalah berkaitan dengan roda, konsep roda ataupun konsep silinder kat sini. Okey. Ada lagi bentuk rings, okey, ada juga long, uniform, okey, macam-macam lah lagi. So kita akan fokus kepada 2 ni, okey, bentuk mr square maksudnya unit dia adalah kilogram meter square. Okey. Sama juga bawah, kilogram meter square. Okay. So, moment of inertia of a rigid body depends on, so dia depends on, moment of inertia ni dia akan depends on, yang pertama adalah dia punya bentuk, shape, okay. Yang kedua, dia akan bentuk kepada dia punya mass, okay. Yang ketiga, dia depends on axis of rotation, axis of rotation ataupun tempat putaran dia, sama ada dekat tengah ataupun dekat kawasan-kawasan yang tertentu. So kalau tengok dekat formula ni pun dia akan melibatkan mass and then axis of rotation R kat sini. Okay. And then ada punya shape, bentuk dia pun memainkan peranan juga untuk dapatkan nilai moment of inertia. Okay. So berikutnya, okay, untuk bentuk sfera, okay, untuk solid sphere, okay, untuk bentuk sfera ataupun solid sphere, contoh dia adalah bumi. Okay. So bumi pun akan berputar. So kita tahu, okay, moment of inertia untuk bumi adalah 2 mr kuasa 2 per dengan 5. Ini saintifik dia lah. Okay. Unit dia adalah kilogram meter square. So moment of inertia untuk bumi, okay, kita tahu shape dia adalah bentuk sphere. So dia ada ciri-ciri dia dah. Okay. This one is what we call moment of inertia, yang mana melibatkan first Newton law lah. First law berkaitan dengan inertia. Okay. Inertia ni resistance of the object to resist any changes to its condition. Okay. Yang tu ataupun initial state untuk objek yang bergerak lurus, tapi untuk yang bergerak bermulat, so dia adalah resistance of changes to its rotational motion. Okay. Dia ada beza kat situ lah, berbeza. Maksudnya bila objek tu berputar, dia susah nak berhenti, dan objek yang berhenti susah untuk start berputar. Okay. So selesai untuk yang berikutnya, maksudnya kat sini akan ada, kita dah bincang berkenaan dengan torque, and then ada moment of inertia. Okay. So selanjutnya, apakah perkaitan antara torque dengan moment of inertia? Okay. Torque dengan moment of inertia, kita boleh andaikan, okay, sebelum ni, force sama juga dengan MA. Okay, yang ni untuk objek yang bergerak dalam keadaan linear. Okay, untuk objek yang bergerak dalam putaran, torque adalah sama juga dengan I kali dengan alpha. Okay, so torque adalah sama juga dengan I kali dengan alpha. So kat sini, M digantikan kepada moment of inertia untuk objek yang berputar, and then alpha ni adalah angular acceleration ataupun kelajuan ataupun acceleration yang melibatkan benda yang berputar. Okay. So alpha ni kita boleh dapat dalam pada unit, okay, yang melibatkan lebih kurang acceleration kat sini. Okay. So alpha kita boleh dapat ataupun kita boleh kira dengan omega. Okay. So alpha adalah sama juga dengan, okay, kalau kata tengok kat sini, okay, sebelum ni untuk atas ni S sama dengan VT. Okay. Untuk objek yang berputar, S dia, okay, so dia tak gunakan S, tapi dia akan banyak kepada delta theta. Maksudnya perubahan kepada sudut. Delta theta bermaksud theta ataupun perubahan sudut. Okay. Maksudnya benda yang berputar biasanya dia akan berubah dia punya sudut putaran. Maksudnya bila dia berputar, kondisi point A kepada point A berikutnya ada perubahan pada sudut theta. Okay. So alpha ni, okay, merujuk kepada average angular acceleration. Okay, angular acceleration ni kita boleh dapatkan daripada hal laju dia lah. Okay, so biasanya untuk dapatkan S, okay, kita dapat displacement, tapi untuk yang ni kita panggil perubahan kepada sudut. Okay, so untuk V kita tahu S bagi dengan T, so untuk theta, okay, delta theta bahagi dengan T, you akan dapat omega. Okay, omega ni merujuk kepada hal laju. Ini hal laju linear, ini adalah hal laju angular ataupun angular velocity W. Okay, alright, ni kita dah bincang.
okey, omega ni sama dengan apa, okey. Kita pun dah bincang dah nak dapatkan omega ni sama dengan apa. Okey, tapi perkaitan antara linear dengan omega ni kita tahu juga yang mana V adalah sama juga omega R ataupun radius. And then untuk dapatkan A adalah sama juga dengan omega square R. Ini adalah kita dah belajar dekat simple harmonic motion berkenaan dengan. So dia ada juga perkaitan dengan rotational motion ataupun benda yang bergerak ataupun secara putaran. Okey. So alpha kita boleh dapat daripada rumus alpha. So kita boleh dapat dengan d omega, maksudnya omega per dengan t disebabkan kat sini. Okey. Maksudnya kat sini omega ataupun v sama juga dengan s over t. So sama juga delta theta bahagi dengan t sama dengan omega. So kita tahu a sama juga dengan v per dengan t. So alpha adalah sama juga dengan angular velocity bahagi dengan masa. Okay. And then A juga kita boleh perkaitkan sama juga dengan R alpha. Okay. So adalah sama juga dengan R kali dengan alpha. Maksudnya linear acceleration adalah sama juga dengan R kali dengan alpha. Tu bermaksud. Okay. So kita boleh cari kat sini acceleration kat sini melibatkan linear. Alpha kat sini merujuk kepada angular acceleration. Okay. So kita pergi fokus kepada tajuk yang berikutnya, masuk torque. Okay. So kat sini ada bagi contoh yang berkaitan dengan torque. Okay. So torque kat sini, okay, sebagai contoh example 1. So example 1 kat sini. Okay, example 1, okay, kita akan fokus on pengiraan. Okay. So diberi contoh, kita biasanya ada buat ataupun kita lalu kepada benda ataupun objek yang mana kita panggil sebagai jambatan ataupun bridge. Okay. So dia akan ada dia punya tampung dia ataupun fulcrum dia kat sini. Okay. So kita tahu ni adalah point A, ni adalah point B. Okay. So bila ada objek kat sini, so kita tahu dia mesti akan ada arah ke bawah. Okay. Arah ke bawah ni biasanya disebabkan oleh berat. Okay. So automatically bila ada daya ke arah bawah, so dia akan ada daya ke arah atas yang kita panggil sebagai R ataupun normal reaction. Okay. Kat dalam buku ni dia akan refer kepada R. Okay. And then biasanya RB yang kita konsep RA lah point dia. Okay. A dan B. Dan diberi panjang kat tengah-tengah ni. Okay. Contoh diberi panjang. Yang ni melibatkan kepada soalan ataupun civil. Okay. Yang melibatkan kepada civil ataupun contoh dia kerja-kerja yang melibatkan kepada pembinaan jalan raya, jambatan. Okay. So kat sini M2G kita tahu ni adalah beban dia, okey, ataupun dia punya weight ataupun berat dia. Okey, yang berikutnya adalah M1G, okey, M1G kat sini. And then kat sini dia panggil ataupun panjang dia adalah L per 3. Okey, yang ni adalah dekat tengah-tengah L per 2. And then ni adalah 3L per 4, maksudnya yang ni adalah 1 per 3. Kat sini setengah, yang ni 3 per 4L. Okey. So apa yang berlaku kat sini, kita nak kira okay, uniform rods ataupun dalam keadaan yang mana jambatan telah ada. Okay. So kita nak tengok daya-daya yang dikenakan pada titik A dan B. So kita nak tahu sini kat sini berapa, kat sini berapa. Kalau kita letak timbang ataupun weighing scale dekat sini, so kita akan dapat bacaan lah dekat sini. Alright. So nak tentukan nilai ini, so macam mana? Okay. So dah diberi kat sini a uniform rod of mass 200 gram. Okay. Mass dia adalah 200 gram. Diberi mass dia adalah 200 gram. Okay. And length L is supported by both end. Maksudnya panjang dia adalah L. Okay. Panjang dia adalah L supported by both end. Maksudnya kedua-dua hujung dia disupport. Okay. Masses of 300 gram and 500 gram are suspended. Okay. So kat sini suspended 300 gram kat sini. Okay. Yang ni 300 gram. Maksudnya objek 300 gram dekat kawasan ni. Okay. M1, M2. So M1 diberi adalah 300 gram and then M2 diberi adalah 500 gram. Okay. Determine the force exerted on each support. Maksudnya kita nak cari berapakah daya yang dikenakan oleh support ni. Maksudnya benda ni berat kan. So berat, so berapakah banyak ataupun berapakah nilaian force yang acting dekat kawasan kedua-dua ni. So kita boleh gunakan konsep, okay, apply the equilibrium condition disebabkan objek ni pegun ataupun stationary, okay, ataupun
biasanya perkataan static. So, ni adalah word yang paling betul, kita panggil sebagai static ataupun stationary ataupun tak bergerak. Okay. So, bila benda yang tak bergerak, so kita consider force, okay. All force adalah sama juga dengan zero kat sini. Okay. So, force sekali kita kena buat dia punya based on forces dulu. So, summation of all forces acting, okay, sama juga dengan mg, kita tahu ma ataupun kita tukar kepada w. Kat sini w sama juga dengan force lah. Okay, sebab ni adalah w, m kali dengan g. So, nilaian untuk berat. Okay, so m1, okay, m1g1 plus dengan m2g2, okay. Sorry, bukan M2G2, just MG je lah. Okay, sebab M2 saja. Okay, M2G and then minus, okay. Daya yang ke bawah ada berapa? 1, 2 dan 3. Ada 3 yang ke bawah, maksudnya ini arah ke bawah, arah ke bawah, arah ke bawah. So, kita campurkan arah yang ke bawah and then ada daya yang bergerak ke arah atas iaitu normal RA dan normal RB. So, kat sini, okay. So, nilaian dia kita tolak dengan R1, tolak dengan R2 sama juga dengan kosong. Kalau you nak tukarkan sama ada yang ni jadi positif, okay, R ni jadi positif pun boleh, dan yang bawah ni semua jadi negatif pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia melibatkan kepada summation of all forces acting sama dengan kosong. So kat sini you akan dapat nilaian, okay, mg adalah berapa? M 0.2G. Okay. 0.2G tambah dengan 0.3G tambah dengan 0.5G. Okay. And then kat sini tolak R1, tolak dengan R2, dapatlah persamaan yang pertama. Okay. Ada kan? Ada dua persamaan. Yang ini melibatkan kepada summation of all forces acting. Okay. Yang kedua, kita akan buat kepada summation of all force ataupun torque. Daya yang berputar. Maksudnya, objek ni boleh berputar ke sini and then objek ni boleh berputar ke sini. Maksudnya akan ada sudut putaran kat sini. Kalau contohnya kita buang saput ni, dia akan jatuh. So, dia akan berputar. So, kat sini kita gunakan condition of equilibrium for torque. So, nak cari torque. So, rumus untuk torque kita tahu F kali dengan R kat sini. Okay. Torque sama dengan F kali dengan R. So, kita cari pada yang R1 dulu. Okay. R1 panjang dia adalah kosong. Okay, radius adalah kosong. Radius ataupun kita gunakan L kat sini, sudut putaran dia. Okay, kita consider kepada starting line dia kat sini adalah kosong. Maksudnya sudut putaran dia adalah pada kedudukan A kat sini. So, R1 kosong and then kita tambah juga dengan M1G kali dengan L per 3. Okay, yang ni, ni jarak yang berikutnya. And then akan ada jarak yang berikutnya sini. And then ada jarak yang di sini. Maksud ni jarak putaran berikutnya. So kita tambah lagi M2G, okay, kali dengan L per 2, okay. And then tambah dengan M1G, M kali G dulu. Okay, sorry tertinggal. Okay, untuk yang L2. Okay, L3 kita dah. Okay. L2. Okay, so untuk L2 adalah mg. So mg L per 2, okay, tambah dengan M2 M2G L ataupun 3L per 4 kat sini. Alright. So tolak dengan yang berikutnya, yang hujung ni RB, okay, ataupun R2, RB lah, saya gunakan RB kali dengan L sebab ni adalah paling panjang sekali, panjang dia. Sini adalah sudut putaran dia, kita andaikan sini sudut putaran. So dia punya jarak untuk RA kosong, ni panjang dia. Untuk point ni, panjang dia L per 3, panjang ni untuk L per 2. Radius dia ada 3/4 N, yang ni panjang dia adalah gunakan L. Okay. So sama juga dengan kosong, kita consider dah adalah kosong. So daripada kat sini, kita boleh selesaikan, masukkan dalam persamaan. Okay. Dalam persamaan ni, kita boleh selesaikan terus. Okay, disebabkan dia sama dengan kosong, kita boleh masukkan nilai kat sini. Okay, R1 ni. Okay, R1 dapat dengan kosong, selesai dah. Untuk M1G1 ni, okay, kita boleh tukarkan dalam nilaian. Okay, so semua ni kita boleh tukar nilai. Sebab ni nilai. Okay, so nilaian dia semua adalah nilai yang mana sekali bila kita dah kosong kat sini, automatic L ni kita bawa ke sebelah. So bila kita bawa ke sebelah, automatically kita boleh potong semua L kat sini. Okay, automatically L ni semua akan terpotong disebabkan kita pindahkan jawapan untuk RBL ni kat sebelah. So kita boleh cari nilai RB, okay,
Okay, dengan gantikan semua dengan nilai. So RB kat sini you akan dapat 5.635 Newton. So automatically dapat terus bila you gantikan dalam persamaan kat sini. Okay. So reaction pada ataupun beban dekat sini adalah 5.635 Newton. Okay. So tekanan kat sini ataupun force acting pada support ni adalah 5.635 Newton. So kita boleh gantikan 5.635 Newton ni dalam persamaan yang sini. Okay, masuk persamaan 1 ni tadi. Okay, kita masuk persamaan 1. So kita dapatlah nilai RA. Okay, dalam persamaan ni you akan dapat nilai 4.169 Newton. Okay, ini adalah kaedah untuk menentukan nilai support ataupun 4.169. So ini adalah designing macam mana you nak buat bridge ataupun biasanya jambatan. So bila you lalui jambatan ataupun kita panggil bridge lah biasanya. Okay, untuk straight bridge, so you boleh tentukan nilaian kat sini lah. Okay, ini adalah kaedah yang digunakan oleh civil engineer untuk mengira beban-beban tertentu. Okay, yang mana dia melibatkan satu jumlah untuk force acting dan satu lagi adalah jumlah yang disebabkan oleh jumlah nilai torque ataupun daya, kita panggil sebagai yang melibatkan daya kilas. Okey. Okey. Untuk bentuk ni, okey, dia akan jadi juga kepada suspension bridge. Okey. Suspension bridge maksudnya apa? So suspension bridge dia bukan gunakan support ataupun tiang kat sini. Okey, dia tak akan gunakan column ataupun tiang, tapi dia akan gunakan kepada suspension ataupun kita panggil kepada kabel. Okey. Sebagai contoh kat sini, okey, dalam bentuk begini, okey, and then akan ada suspension bridge ataupun ada rope kat sini, uniform steel bar. Okey, selain daripada jambatan, you bolehlah buat untuk benda yang tergantung dekat rumah, contoh dia. So ni ada wall, okey, and then kat sini akan ada R, okey, normal reaction R2 kat sini, ini R1, and then ada sudut theta, and then ada sudut theta juga. Okey, selain daripada jambatan, kita boleh tentukan nilai-nilai lain. So biasanya kat tengah adalah L/2, and then ni kita consider sebagai berat dia ataupun M kali G, sebab ni ada center of gravity dia. Okey, and then kat sini dia beri satu lagi nilai, maksud dia 2L per dengan 3. Okey, 2L/3. So kita panjangkan dengan nilaian mg kat sini. Okey, mg nilaian kecil lah. Okey, and then sudut kat sini sama juga dengan 30 darjah, and then sudut kat sini adalah theta. Okey, so dalam soalan ni, okey, one end of the uniform steel bar, ni adalah steel bar, okay, is high to a wall, maksudnya digantungkan, okay, while the other end is supported by a string to the same wall. Okay, a heavy signboard, sekarang cerita pasal signboard yang berat, is hang at a distance of 2/3 of the length if the mass of the rod is 0.5 kg. So mass of the rod adalah 0.5 kg. Okay, next one, okay, the mass of the signboard is 2 kg. Okay, mass of the signboard is 2 kg. Okay, mass of the rod is 0.5. The mass of the signboard is 2 kg, and the angle between the rod is string is 30 degrees. Okay, so 30, right? So next one, calculate the tension of the string and the reaction force of the hind. So kat sini you boleh gunakan selesaikan summation of all forces acting sama juga dengan 0, and then summation of all torque equal to 0 kat sini. Okay, so kat sini dia akan melibatkan kepada, kat sini dia bukanlah gantung. Okay, so yang ni melibatkan kepada putaran. So dia sama ada gantung ataupun putaran, you boleh gunakan jugalah. Okay, tak ada masalah. So bila kata R kat sini, dia bukanlah gantung kat sini. So soalan ni melibat kepada ada hind, maksudnya kat sini ada dia punya, kita panggil sebagai sebenarnya aksi dia ataupun sudut putaran dia. Maksudnya kat sini ada kita lock ataupun ada lash kat sini yang mana benda ni boleh berputar. Okay, so kita nak tahu nilai force yang acting kat sini. Okay, berapakah nilai R kat sini, and then yang ni R2 ni supported by a string. Maksudnya dia bukan R2, tapi yang ni adalah kita panggil sebagai tension ataupun torque kat sini. Pada T ataupun force lah. Okay, T ataupun force, you bolehkan letak satu lah sebab dia hanya satu sahaja. Okay, so
boleh gunakan penyelesaian yang mana dua-dua penyelesaian ni melibatkan pada force. Kira dulu yang force, tapi kena ingat kat sini ada melibatkan kepada sudut. Okey. So bila ada melibatkan kepada sudut, so kena masukkan nilaian sudut untuk x component dengan y component. So kena pecahkan pada dua, iaitu fx dan juga fy. Dan untuk torque juga hanya satu sahaja. Sebab torque ni dia tak melibatkan x component dan y component sebab dia objek yang berputar. Maksudnya objek ni ataupun kondisi ni dia boleh berputar daripada sini ataupun ke atas. Okey. So nilaian torque adalah kosong, tapi untuk force you kena pecahkan pada dua. So torque kat sini, force dia kat mana? Force dia dekat sini lah, T ni. So dekat T tu kita boleh pecahkan dia lah. Okey. And then you boleh tukarkan nilai dia pada nilaian nak buat macam mana, buat dekat pada paksi dekat sini. Alright. So ni axis of rotation, axis of rotation. So bila ada axis of rotation, so mostly semua datang daripada sini lah. Okay. So summation of all fxr, so kena buatlah yang bersama. Okay. Dekat sini, okay. Untuk x adalah r cos theta, okay, minus dengan t cos 30 darjah, sama dengan kosong. Yang ni, okay, axis dekat sini, okay. So kita boleh kat sini R1 cos theta, and then kat sini T cos theta. Maksudnya force acting dia ke arah mana? So kedua-dua force acting ni adalah bergantung pada paksi X. Maksudnya Fx. So sini pun akan ada Fx. So 1 dan 2. And then yang berikutnya melibatkan kepada Fy. So Fy kat sini adalah R sin theta. So Fy dia kita panggil R sin theta. Okay, R sin theta. And then tambah dengan T sin theta. Okay, T sin theta. And then tolak. Okay, kita tahu yang bergerak ke arah atas adalah yang ni. Okay, R bergerak arah atas. T pun akan ada arah atas. And then kat sini 1, 2. And then yang arah bawah ada 2 kat sini. So 1, 2 bergerak arah atas dan arah yang ke bawah mg dengan mg kat sini. So boleh ya buat tolak mg tolak dengan mg sama dengan kosong. Okay. So tak ada masalah kat sini. So boleh selesaikan. And then untuk nilai torque, okay, kita pergi kepada arah torque pula. Okay. Summation of all torque kat sini adalah R pada point putaran kat sini. R1, okay, kali dengan kosong sebab jarak dia kosong. Tambah dengan mg, L per 2. And then tambah dengan mg kecil, okay, 2L per 3. Okay. Tolak dengan T sin theta. Okay, T sin theta kali dengan L. Okay, kali dengan L. Okay, sama juga dengan kosong. Yang kat sini T sin theta disebabkan apa? Force kat sini. Okay, kita tahu force dia satu disebabkan oleh R1 kosong. R1 adalah kosong kawasan ni. Okay, and then yang kedua MgL2. Okay, MgL2. So dia bergerak ke bawah. Lepas tu Mg 2L per 3. Yang ni bergerak ke arah bawah. And then untuk torque ataupun daya kilas disebabkan oleh string ni, so dia akan bergerak arah atas T dia. So tapi kita gunakan T sin theta bermaksud gerakan ke arah atas straight ataupun 90 darjah. Okay, kat sini. Okay, and then kali dengan L. So dapatlah nilaian dia. So kat sini, tapi sudut kat sini 90 ya. Untuk T ni kita gunakan sudut 90. Okay, so daripada sini buatlah solution. Gantikan dalam persamaan dan you akan dapat nilai dia. Okey. Untuk nilai T adalah bersamaan juga dengan 31 Newton. And then untuk nilai R, okey, you akan dapat nilaian 26.9. Okey, Newton. Okey. Nilai R ataupun R1 kat sinilah. Okey, gunakan R1. Okey, semua ni gunakan R1. Sebab ini kita dah set kepada R1. Okey. And then yang berikutnya sudut. Okey, untuk theta kat situ akan dapat 18.5 darjah. So mostly untuk penyelesaian you gunakan aplikasi of maths lah. Okey. So itu sahaja perkongsian untuk hari ini.